dengan apa-apa yang layak bagi Allah, dan kemudian bukan hanya puji, berselawatlah juga ke atasku, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian barulah berdoa. Dan tidak lama selepas itu, selepas lelaki yang tadi itu masuk pula seorang lelaki yang lain dan menunaikan solat. Setelah itu lelaki yang lain ini bertahmid. Bertahmid ni maksud memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada lelaki yang kedua tu, Nabi bersabda, wahai orang yang telah menunaikan solat, berdoalah, permohonan kamu akan diperkenankan. Jadi bagi dua orang lelaki yang berbeza tadi tu, lelaki yang pertama terus berdoa dengan ucapan Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku. Nabi kata beliau gopoh dalam berdoa. Dan lelaki yang kedua tadi tu yang masuk, yang selepas solat berdoa memuji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi, Nabi kata berdoalah akan diperkenankan. Jadi antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini, maksudnya salah satu bentuk mustajabnya doa, mulakan dengan memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian okey. Dan kalau kita tengok kepada lafaz hadis ni, saya ada buat sedikit carian. Menurut kalau kat sini Nabi sebut ajil tak, ya ayyuhal musalli, gopoh ni isti'jal. Orang Arab kalau gopoh isti'jal. Dan lafaz ini menurut At-Tibi ketika mensyarahkan hadis ini, Nabi isyaratkan bahawa antara syarat orang yang memohon doa untuk nak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sebelum nak minta sesuatu hajat, perlu puji Allah terlebih dahulu. Kalaulah dia tak puji Allah, itu disifatkan sebagai bersikap gopoh, ya. Dan sebab itu Ibn Rajab menyatakan bahawa sangat dituntut istihbab dahulukan puji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi, ya. Jadi ada juga ulama bila syarahkan hadis ni menceritakan tentang beza antara bersegera dan juga gopoh. Dalam bahasa Arab disebut musara'ah dengan ajalah, isti'jal, kan? Apa beza? Kita kata kita nak laju, kita nak cepat. Dan apa beza dengan gopoh? Kebiasaannya kalau dalam bahasa Arab, kalau kita laju, kan kita tengok orang tu berjalan laju, orang tu kita boleh kata orang tu gopoh. Kalau dalam konteks bahasa Arab, kebiasaannya musara'ah ni digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Kita bersegera, solat awal waktu, itu maksudnya segera yang bagus. Dan kebiasaannya digunakan untuk perkara yang baik, untuk yang orang kata apa, bersegera ni. Dan sikit sajalah, kadang-kadang segera ni ada juga negatif, tapi sikit saja. Tapi kalaulah orang kata apa, ajalah ni, gopoh ni, biasanya tak digunakan melainkan untuk perkara yang tak berapa elok, fisyar, untuk perkara yang tak elok. Dan selalunya dikatakan bersegera ni kita guna untuk perkara yang kena pada tempat dia. Macam bersegera menunaikan solat, itu kena pada tempatnya lah. Dan lagi satu, kalau kita kata gopoh dalam berdoa, ada juga dalam hadis yang lain, ialah kita berdoa, kita nak doa kita segera dikabulkan oleh Allah.
Dan kemudian doa kita tu kita rasa kita dah berdoa ke Allah banyak kali, tapi Allah tak kabulkan lagi. Dan kita pun rasa putus asa, kita pun berhenti daripada berdoa. Yang tu pun disebut sebagai bersikap gopoh. Kadang-kadang sebab kita nampak doa ni Allah bagi dalam bentuk tu je. Kita nak kan, macam doa kita kata nak, ya Allah bagilah kepada kita dapat hajat sekian-sekian. Allah kadang-kadang, macam saya ulas sebelum ni, Allah tak bagi dalam bentuk yang kita nak tu, sebiji-sebiji macam tu. Tapi sebenarnya Allah jauhkan kita daripada suatu mudarat. Dan kadang-kadang satu perkara tu kata kita nak sangat anak kita jadi cikgu. Kan? Kita nak anak kita jadi cikgu, kita rasa jadi cikgu ni bagus, satu pekerjaan yang pergi sekolah balik awal. Orang lain balik pukul 5. Jadi cikgu balik kadang-kadang 2.30, tapi kadang-kadang ada hari yang koko tu 4.30 lah kan. Tapi cikgu ada cuti yang panjang. Kita nak anak kita jadi cikgu, kita pun berdoa. Tapi dalam kehidupan kita, takdir yang Allah tulis kepada kita, apa yang kita nak tu kita tak dapat macam tu. Anak kita jadi dapat pekerjaan yang lain. Tapi kadang-kadang kita rasa Allah tak makbulkan doa kita. Tapi sebenarnya Allah makbulkan doa kita tu dalam bentuk yang lain. Allah jauhkan daripada kita musibah ataupun Allah tangguhkan pemberian tersebut. Itu semua bergantung kepada kekuasaan Allah. Okey. Itu kita sebut tentang gopoh. Dan saya nak kongsi juga ada hadis lain yang menceritakan tentang perlunya memuji Allah dalam sebelum kita sebut hajat kita yang khusus. Ini dalam hadis riwayat Muslim yang menunjukkan disunnahkan untuk kita menyanjung Allah sebelum berdoa, sebab Nabi pernah mengajar kepada seorang Arab Badui untuk sebelum berdoa puji Allah terlebih dahulu. Dan hadis ini adalah melalui riwayat daripada seorang sahabat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang Arab Badui berjumpa dengan Nabi SAW, lalu berkata, sahabat bila jumpa Nabi selalu minta nasihat, minta apa-apa. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tak jelas tanya, ataupun minta Nabi ajarkan sesuatu. Dan dalam konteks hadis ini, Arab Badui tersebut menyatakan kepada Nabi, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku boleh ucapkannya. Beliau sebut demikian. Dan Nabi SAW bersabda, katakanlah apa yang Nabi ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kan, ini antara apa yang disebut. Qala subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kemudian Arab Badui itu berkata, fahaulai li rabbi. Arab Badui tersebut menyebut bahawa ungkapan kalimat tadi itu adalah untuk Allah. Dan Arab Badui tersebut menyatakan, famali, mana yang doa untuk aku. Maksudnya itu pujian terhadap Allah. Dan Arab Badui tersebut tanya, untuk dia nak doa apa, kan? Dan Nabi SAW bersabda, qul, Nabi katakanlah, Nabi kata, ucapkanlah, Allahumma ghfirli. Jadi macam yang hadis pertama tadi itu, memang doa keampunan yang kita dahulukan, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ada empat perkara yang kita minta, yang Nabi ajar kepada Arab Badui. Apa yang kita minta? Nak minta kepada Allah. Yang pertama kita minta keampunan, yang kedua kita minta rahmat daripada Allah, yang ketiga kita minta wahdini, ihdinas siratal mustaqim. Kan dalam surah Al-Fatihah kita minta petunjuk dan hidayah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta warzuqni, kita minta rezeki. Rezeki ni dalam bentuk yang luas, dalam bentuk rezeki ni banyaklah, kan. Dalam biasanya orang nampak rezeki dalam bentuk harta, kan. Anak-anak pun rezeki, anugerah, masa lapang pun rezeki, kesihatan pun rezeki, kawan-kawan yang baik pun rezeki. Kalau kita nampak yang macam tu, kita akan lebih bersyukur. Selalunya kita ni akan nampak apa yang kita tak ada, apa yang kita tak ada, kan. Kita selalu nampak apa yang orang ada, kan. Padahal Allah dah bagi banyak dah dekat kita, kan. Selalu kita nampak orang lain hidupnya nampak macam senang je, tak ada ujian pun. Kita rasa kita je yang Allah uji. Tapi sebenarnya dalam kehidupan ni memang Allah kata setiap orang dia akan ada ujian hidupnya yang masing-masing. Allah jadikan hidup ini sebagai ujian. Sebab kehidupan di dunia ni sementara. Tapi walaupun sementara, yang ni lah yang kita, sebab akhirat kita tak, yang ni selalu saya sebutlah, akhirat kita tak nampak. Akhirat kita tak nampak, kan. Yang kita nampak apa yang ada di depan mata kita. Yang ni lah yang selalu apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Yang itulah, kan. Orang kata apa, nak cakap tu senang, tapi saya yang bercakap pun nak buat tu sangatlah susah. Macam mana orang kata kita nak ikhlas dalam berdoa dan sebagainya. Jadi kat sini juga saya nak kongsikan lafaz wala haula wala quwwata illa billah. Menurut sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, lafaz la haula tu maksudnya apa? Tidak ada daya untuk menghindarkan diri daripada maksiat. Kan, dalam kehidupan kita mesti setiap orang dia terdedah untuk buat silap. Kadang-kadang kita nampak kita bawa kereta pun, kan, orang tak bagi signal pun. Kadang-kadang kita nak marah. Kita marah tu biasa, tapi kadang-kadang kita keluar percakapan yang tak elok, kita horn orang, kita berhenti kereta, kita marah orang dan sebagainya, kan. Jadi kita terdedah nak buat perkara-perkara yang Allah larang. Jadi kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, lafaz la haula maksudnya kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada daya bagi kita untuk nak hindarkan diri daripada maksiat, melainkan dengan Allah lindung kita daripada melakukan maksiat tersebut. Dan lafaz wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita lakukan ketaatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Kan kadang-kadang kita rasa nak buat ibadat ni, kan, rasa berat, rasa malas, bertangguh dan sebagainya. Yang tu termasuklah diri saya, kan. Kadang-kadang kita sekarang ni banyak sangat cabaran, kan. Kalau kita tengok phone yang biasanya memang kita akan ambil masa kita yang lama. Kita kata nak balas mesej sekejap je, tapi sekejap kita bukan tengok grup WhatsApp tu satu grup, kita tengok habis semua grup. Kalau yang macam ni, reply sekejap, balas mesej student, sekejap lepas mesej student, mesej kawan, sekejap mesej, semua penting. Dan akhirnya mengambil masa kita yang sangat panjang. Jadi sebenarnya inilah kita, siapalah kita, melainkan semuanya. Dalam kita nak melakukan ketaatan, kita tidak ada kekuatan, melainkan kita minta kepada pertolongan Allah. Allah bantu kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah. Ada hari yang kita rasa down, kita rasa macam mana, kita cuba lawan lah, saya katakan. Memang ada hari yang kita berhadapan dengan tekanan hidup, kita letih, kita rasa penat dan sebagainya. Semua kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang disebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan menurut pandangan Syekh Salim Al-Hilali, disunnahkan untuk kita
menyanjung Allah sebelum berdoa sebagai rumusan tadi, kerana Nabi SAW mengajar Arab Badui tersebut sanjungan kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa. Okey, ini daripada sudut puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi pula kepada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau lafaz selawat, setiap daripada kita memang tahulah kelebihan selawat. Yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad, dan selawat yang paling lengkap ialah selawat Ibrahimiyah, dan ataupun ada pelbagai lafaz selawat yang disebut dalam hadis, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, itu pun sebahagian. Dan berselawat kepada Nabi ketika berdoa, saya kongsikan pandangan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim rahimahullah ada menyatakan bahawa ada 3 tingkatan dalam berselawat ketika berdoa. Masa bila kita nak berselawat ketika berdoa, yang pertama sebelum kita memanjatkan doa setelah kita puji Allah. Yang ni macam mana hadis pertama tadi yang saya kongsi, mula kita puji Allah, kemudian kita berselawat, kemudian kita berdoa. Ini tingkatan yang pertama yang disebut oleh Ibn Qayyim. Yang kedua, Ibn Qayyim menyebut berselawat di awal, dan berselawat di tengah, dan berselawat di akhir doa. Jadi maksudnya 3 kali kita boleh berselawat dalam doa kita. Yang ni pun dibolehkan cara kita nak berselawat dalam berdoa. Dan cara yang ketiga ialah yang ni beza dengan yang kedua, berselawat di awal dan berselawat di akhir. Maksudnya hajat kita tu kita sebut di tengah-tengah antara selawat yang pertama dan juga antara selawat yang akhir. Ini maksudnya bolehlah, sama ada kita nak berselawat selepas kita puji Allah, ataupun 3 kali. Sebelum kita berdoa, di tengah kita berdoa, di hujung kita berdoa, ataupun di awal sahaja, dan juga di akhir kita berdoa. Yang ni yang ada satu riwayat yang saya sebut tadi itulah, yang menyebut, dan Ibn Qayyim menyifatkan membaca salawat ketika berdoa kedudukannya seperti membaca Fatihah dalam solat. Ini nak menunjukkanlah pentingnya, maksudnya sangat digalakkan untuk kita berselawat ketika kita meminta doa. Jadi pembuka doa adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk solat pembukanya adalah dengan bersuci, iaitu mengambil wuduk. Okey, ini ada beberapa pandangan lah ya. Ada juga satu riwayat hadis oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang hadis ini dinyatakan statusnya sebagai hasan. Hadis daripada Zir, daripada Abdullah. Beliau berkata, aku pernah solat, dan dikala itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku duduk, aku mulakan doaku dengan memuji Allah, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdoa untuk diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mintalah engkau akan diberi. Mintalah engkau akan diberi. Nabi ulang 2 kali. Mintalah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya boleh kongsikan juga kat sini, dalam berdoa tadi, salah satu sifat yang kita perlu elakkan ialah bersifat gopoh, bersikap tergesa-gesa, gopoh dalam berdoa. Sebenarnya kalau gopoh ni memang banyak kesan dalam kerja ke, kan? Gopoh ni banyak. Selalunya kalau kita buat kerja, kalau kita sebut cincai, selalunya akan berlaku banyak kesilapan. Kalau berdoa dengan gopoh,
Kadang-kadang kita tak fokus pun, kita tak ada tumpuan pun apa yang kita doa. Kita tak boleh nak hayati pun, kan? Yang tu jadi kita tak minta dengan bersungguh. Begitu juga orang kata kalaulah dalam situasi yang kadang-kadang kita tertekan, kita bersikap gopoh, kan? Kadang-kadang kita kata orang langgar kereta kita apa? Kita rasa geram, kan? Kita tak sabar boleh mencetuskan pergaduhan. Bukan hanya dalam berdoa sahaja yang saya cuba kaitkan. Begitu juga gopoh dalam aspek kalau sampai sesuatu berita kepada kita, kita terus percaya. Yang ni pun gopoh juga. Maksudnya kena ada sifat tabayun terlebih dahulu. Selidik dahulu berita yang sampai kepada kita. Yang ni sikap lah. Dan sebenarnya sikap ini, sikap tergesa-gesa ni memang ada dalam diri setiap insan. Memang Allah cipta, cuma kita kena macam mana kita uruskan sikap yang ada dalam diri kita ini. Ini yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 37, dalam firman Allah yang bermaksud jenis manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa dalam setiap halnya. Aku iaitu Allah akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya. Jadi Allah tegah perbuatan tergesa-gesa, khususnya ketika melakukan ibadat kepada Allah. Okey, yang ni juga dalam surah Al-Isra Allah tentang sifat tergesa-gesa atau gopoh sebagai sifat manusia yang disebut dalam konteks doa dalam surah Al-Isra ayat 11, ayat yang bermaksud dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan. Seseorang tu berdoa kepada Allah, dia minta, bukan dia minta perkara yang baik, dia minta perkara yang buruk. Sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat tergesa-gesa. Ini dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Ini ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 11. Dan Allah menegur manusia yang meminta keburukan sama seperti mereka meminta kebaikan. Kadang-kadang sekarang ni kalau kita tengok masalah kemurungan, kan, kadang-kadang kita tak boleh jangka. Kadang-kadang berlaku dalam kalangan orang yang paling rapat dengan kita, rakan sekerja, ahli keluarga dan sebagainya. Dalam kalangan anak-anak sekolah rendah dan sebagainya. Kadang-kadang ini apa yang disebut kita minta. Kadang-kadang kita rasa putus asa dah. Kita rasa tak larat dah nak menghadapi tekanan hidup. Ada orang dia minta doa dengan perkara-perkara yang buruk. Minta kematian, minta ajal dan sebagainya, kan? Sama ada bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, ataupun minta untuk hartanya. Jadi kadang-kadang keburukan tu kadang-kadang rasa ingin mati, rasa nak binasa, kehancuran, ataupun minta laknat kepada orang lain dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini disebut, dalam ayat Al-Quran yang lain disebut dalam surah Yunus, kalaulah dalam sebut ini, dan sekiranya apa yang manusia minta tu Allah segerakan, Allah makbulkan permintaannya. Maksudnya, adakah kita sanggup nak menghadapi benda yang kita minta tu dalam kita berdoa. Jadi dalam aspek inilah, kalau Allah segerakan kejahatan yang kita minta tu, bagaimana kita nak? Sebab itulah disebut dalam hadis, janganlah kalian berdoa untuk keburukan diri. Jangan kita berdoa untuk diri kita, minta perkara yang buruk menimpa kita. Dan juga doa yang buruk tu jangan kita minta untuk menimpa harta kita.
Kita rasa wallah alam lah, selalu kita sayang kan, kita nak doa harta ni selalu bagi bertambah. Tapi yang disebut dalam ayat Al-Quran berlaku mungkin minta harta, keburukan untuk harta dan sebagainya, dan kerana dikhawatirkan kalau kita minta keburukan, dalam hadis ini doa yang dipanjatkan itu akan bertepatan dengan waktu mustajabnya doa, lalu diperkenankan. Kadang-kadang dalam marah kita ucapkan doa, kan, kita dalam keadaan tersebut, dan manusia itu adalah bersifat tergesa-gesa. Sebenarnya kita minta Allah bagi kebaikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia tu ulama tafsirkan dengan pelbagai maksud. Ada yang kata nikmat-nikmat di dunia, ada juga ulama tafsirkan sebagai rezeki, ada juga ulama tafsirkan hasanah tu sebagai afiat. Afiat tu maksudnya dijauhkan daripada keburukan yang menimpa kita, sama ada maksiat ke ataupun penyakit ke dan sebagainya. Jadi doa yang orang kata apa, sangat orang kata apa, dah merangkumi. Kita nak apa lagi? Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kan kita nak berdoa, kita minta Allah lah yang tentukan kepada kita hasanah, kebaikan untuk kita di dunia kita dan juga di akhirat. Tetapi kebaikan di akhirat ditafsirkan oleh ulama sebagai antaranya masuk ke dalam syurga, dipermudahkan hisab melalui titian as-sirat dan sebagainya. Antara doa yang kita boleh amalkan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ataupun kita minta doa Allah masukkan kita ke dalam syurga yang paling tinggi dan sebagainya. Tapi ini maksudnya doa yang diajar oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya bukanlah kita nak akhirat sahaja, di dunia pun kita nak kebaikan, dan kebaikan yang kita nak tu dapat menjadi saham kepada akhirat kita. Kalau Allah bagi harta kepada kita, kita dapat guna harta tu untuk akhirat kita. Kita tak guna untuk diri kita sahaja. Maksudnya kita nak sedekah pun, kita rasa sayang sangat. Kan, kita nak kata nak bagi ke orang, kita kata duit kita banyak dah dalam bank, tapi kita nak bagi RM5 pun kita rasa kedekut, kita rasa sayang. Tapi dalam hadis yang lain berbunyi, infaklah, nescaya Allah akan ganti. Jangan takut. Kita takut, kita nak bagi ke orang, kita takut. Dalam beg duit pun ada berapa, kita kata kan. Nak bagi ke orang lagi, kita pun rasa kita tak cukup. Tapi sebenarnya kita bagi ke orang, lagilah Allah akan gandakan kepada kita. Syaratnya kita ikhlas memberi. Tapi cukuplah juga untuk kita, orang kata kan. Kita kena tengoklah setakat mana kita pun tahu duit kita ada banyak mana, dalam beg duit ada berapa, dalam akaun bank ada berapa, kita sendiri yang tahu kan. Okey, itu yang disebut daripada ayat Al-Quran ini. Juga kita dapat ambil pengajaran, kita tidak boleh mendoakan perkara-perkara yang buruk, kita minta perkara-perkara yang baik. Okey, dan saya nak kongsi juga ada hadis lain tentang, tapi ini lebih kepada orang kata, ada yang kata ini adalah hadis daripada Nabi SAW, ungkapan Nabi. Ada yang kata ini adalah dipanggil asar. Asar ni maksudnya ungkapan oleh sahabat. Dalam hal ini asar yang dimaksudkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang bermaksud asar tersebut yang bermaksud setiap doa itu, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam riwayat yang lain, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin
wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kat sini, setiap doa itu akan terhalang daripada dimakbulkan sehinggalah terlebih dahulu berselawat ke atas Nabi. Dalam hal ini ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata ini hadis yang sahih, ini berdasarkan pandangan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian ada juga yang kata ini lebih kepada kata-kata Saidina Ali tapi dia sahih. Sahih mauquf. Itu antara apa yang disebut. Tetapi adakah persoalannya kat sini, kalaulah seseorang itu dia berdoa tapi dia tak berselawat kepada Nabi, adakah doanya terhalang? Adakah syarat wajib berdoa tu kena selawat? Tetapi kat sini apa yang dirumuskan, maksud kat sini saya ada buat, bukanlah syarat setiap doa tu kena ada selawat, tetapi yang macam saya sebut tadi sangat dituntut. Sebab ada juga yang Nabi berdoa, bukanlah dalam semua keadaan Nabi berdoa, Nabi berselawat, mulakan dengan selawat. Kemudian apa lagi yang nak disebut? Mungkin biasa juga kita dengar tentang, tapi ini adab lah, sangat ditekankan. Macam saya sebut selawat. Ada juga ungkapan lain daripada sahabat, iaitu oleh Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah menyatakan, mungkin sebahagian kita biasa dengar, doa yang kita angkat, kita panjatkan tu tergantung, mauqufun, tergantung, diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas sehinggalah engkau berselawat. Ini ada yang ni pun sama juga. Ada ulama yang kata ini bukanlah, ada ulama kata ini hadis yang hasan, ada ulama kata ini adalah asar, ungkapan oleh sahabat, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Tetapi apa yang disebut dekat sini, apa yang saya boleh rumuskan, bahawa sahabat mendengar, walaupun riwayat ni bukan daripada Nabi, sahabat Saidina Umar dan juga Saidina Ali mengetahui kepentingan berdoa, dan dalam bab ini doa kebiasaannya didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nak menunjukkan bahawa sangat dituntutlah. Tapi bukan, kalau riwayat ni lebih kepada ada yang kata riwayat ni ada riwayat yang lemah lah. Tak boleh kata hadis yang Nabi ucap, tapi lebih kepada ungkapan oleh sahabat. Okey, itu yang pertama. Jadi tata cara berdoa tu saya rumuskan balik, puji Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada tata cara yang kedua dalam kita berdoa, ialah apa lagi? Kita mengakui diri kita banyak melakukan dosa dan juga kesalahan. Ini kita dapat ambil daripada dalilnya daripada doa. Ini banyakkan kita, saya rasa semua daripada kita, ibu-ibu, perempuan sekalian pun kita dah tahu, iaitu doa Nabi Yunus, kan, yang kita dah hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan doa ini disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannun itu, dan ayat ini bermaksud, dan ingatlah kisah Dhannun ataupun Zunnun. Zannun ini maksudnya merujuk kepada Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Kat sini kita boleh kata ikan yang besar, yang kita boleh kata macam ikan paus lebih kurang, ikan yang besar selama beberapa hari. Dan menurut pandangan seorang tabi'in, iaitu Al-Hasan Al-Basri, Nabi Yunus berada lebih kurang dalam tempoh 40 hari dalam perut ikan. Dan ini ada kisahnya yang panjang lah, yang disebut ungkapan ini, fanada fi zulumat, dan Nabi Yunus memanjatkan doa ini ketika berada dalam kegelapan.
dalam 3 kegelapan. Satu kegelapan apa? Kegelapan perut ikan. Yang kedua kegelapan laut. Yang ketiga kegelapan malam. Kan? Kalau malam pun dah gelap. Kan? Kalau malam, kalau kita lalu highway yang tak ada lampu sangat tu, tambah-tambah usia kita ni, kan, mata kita power pun lampu tu kita nampak macam kembang-kembang tu, kan. Apatah lagi tu pun dah gelap dah kita rasa, kan. Tak ada elektrik pun kita dah rasa gelap, tak nampak, kena buka daripada handphone dan sebagainya tu. Bayangkan dalam 3 kegelapan. Ini antara apa orang kata doa. Tapi doa yang Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesilapan yang dilakukan oleh beliau. Ini sebabnya beliau ada menyeru berdakwah kepada kaumnya, dan kaum tidak mahu menerima dakwah tersebut, dan beliau kemudiannya meninggalkan kaum tersebut, dan disebut izzahaba mughadiban, pergi dalam keadaan yang marah, sebab dah lama berdakwah tetapi mereka menolak, dan akhirnya baginda tidak tahan lagi dan meninggalkan kaum. Dan kaum tu pun marahlah, mughadiban, okey, maksudnya saling marah. Dan lalu Nabi Yunus menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkannya. Kemudian apa yang disebut, dan apa yang disebut, saya nak sebut kat sini, dalam keadaan yang gelap, apa yang disebut, Nabi Yunus menyeru keadaan yang sangat gelap, tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah semata-mata. Yang inilah doa kena ada. Selain daripada kita mengakui kelemahan diri kita, kita mengesahkan Allah. Tauhid, elemen tauhid dalam doa tu kena ada. Kalau kita ambil berdasarkan ayat Al-Quran ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi selepas menyebut kalimah tauhid, Nabi Yunus memuji Allah dengan bertasbih. Jadi di akhirnya Nabi Yunus mengakui beliau telah melakukan kesilapan, dan apa yang Nabi Yunus lakukan sebenarnya adalah ijtihad beliau, dan kita tak bolehlah buat dakwaan pula Nabi melakukan dosa dan sebagainya. Tapi ini adalah apa yang disebut, Allah hanya beritahu. Allah beritahu kepada kita, okey, ini apa yang disebut. Sebab itulah ayat yang berikutnya, selepas orang kata ayat yang 87 tadi tu, ayat yang berikutnya dalam ayat 88, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan lafaz kat sini al-gham, jadi perasaan sedih. Jadi ayat Al-Quran ini juga, la ilaha, doa ni dalam ayat Al-Quran ni sebenarnya boleh menjadi penawar bagi kita rasa sedih. Bila kita rasa sedih, kita boleh amalkan antara apa sebut, dan kami telah memperkenankan doanya dan telah menyelamatkannya daripada rasa kesedihan, kedukaan, minal gham. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Okey, kegelapan, kesedihan, duduk dalam perut ikan, nak keluar macam mana, kan? Kadang-kadang kita rasa masalah kita, kesedihan kita tu mustahil. Kita tak nampak jalan keluar. Tapi kalau kita yakin, kita kena yakin, kita berdoa, Allah akan bagi jalan keluar yang kita tak sangka-sangka. Dan inilah apa yang disebut. Saya nak kongsikan juga antara doa lain yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi mengajar kepada sahabatnya yang paling rapat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq,
yang berkata kepada Nabi SAW. Ini pun sama macam Arab Badui tadi yang minta ajar, dan Abu Bakar sendiri sahabat yang ada kedudukan yang mulia berkata kepada Nabi, ajarkanlah aku suatu doa yang aku boleh panjatkan dalam solatku. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini selain daripada doa yang menunjukkan kita mengakui kita ada melakukan kesilapan, kita ada banyak kekurangan. Ini antara apa doa yang diajar. Kalau kita boleh hafal dan kita boleh amalkan dan kita boleh hayati, kita cuba amalkan. Okey, ini antara apa yang doa daripada doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta, hingga ke akhirnya. Faedah daripada hadis ini, menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, doa ini boleh dibaca ketika sujud, dan doa ini juga boleh dibaca selepas tasyahud akhir sebelum kita bagi salam. Dan doa ini boleh dibacalah antara dua tempat tersebut. Dan faedah juga daripada hadis ini, setiap orang dia mesti ada kekurangan dalam diri dia, siapa-siapa pun. Sehingga kan kalau kita tengok kepada sahabat Nabi Abu Bakar yang disifatkan, diberi gelaran sebagai As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Isra dan Mi'raj, yang membenarkan dakwah Nabi. Itu pun apa orang kata, diajar oleh Nabi. Ucapkan doa yang menunjukkan setiap orang kita mengakui kelemahan yang ada pada diri kita. Dan inilah juga yang ketiga, kita bertaubat, minta ampun, mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Jadi hadis tu juga kita cari ilmu daripada orang yang alim, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa juga yang disebut, mulai doa dengan pengakuan keadaan diri yang memang kita sangat fakir. Kita ni miskin, fakir, sangat perlu kepada Allah dan penuh kepada dosa. Antara doa yang kita boleh amalkan, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang disebut yang kita memang sangat perlukan kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hadis ayat yang bermaksud, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat fakir, iaitu sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Kita memang sangat-sangat perlukan kepada kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita. Ini antara doa yang ringkas yang boleh kita amalkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita nak kebaikan, dan biarlah Allah yang bagi kebaikan dalam bentuk yang Allah nak bagi kepada kita. Allah lagi mengetahui. Dan kat sini juga yang mengampunkan dosa hanyalah Allah semata-mata. Siapa lagi yang nak ampunkan dosa? Jadi kita jangan berputus asa. Kalau kita rasa teruknya, kita rasa kita dah azam dah, tapi kita buat lagi. Kita dah azam dah, kita buat lagi. Kan ada hadis yang menyatakan, kalaulah dosa kita sebanyak buih di lautan pun, Allah boleh ampunkan kalau kita bersungguh-sungguh meminta keampunan kepada Allah. Dan kalau kita sebut tentang meminta keampunan kepada Allah, saya rasa semua orang tahu juga, kita sebut tentang Sayyidul Istighfar, kan, penghulu segala istighfar,
iaitu istighfar yang paling utama, kita mengaku salah dan dosa kita. Ini berdasarkan hadis, ya. Apa yang disebut rugi sekali kalau kita tak hafal dan kita tak amalkan sayyidul istighfar. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita amalkan sayyidul istighfar setiap pagi dan juga setiap petang dan juga malam. Ini berdasarkan daripada hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ini yang disebut antaranya ialah faedah daripada membaca sayyidul istighfar ini. Selepas Nabi sebut bacaan tersebut ialah Nabi berkata, sesiapa yang mengucapkannya pada waktu siang dan meyakini, bukan hanya ucap tapi kena yakin, muqinan biha wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi. Ucapkan doa ini dalam keadaan yakin dan meninggal pada hari tersebut sebelum masuk waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Nak masuk syurga tak? Ini antara apa yang disebut. Ucapkan pada waktu pagi dalam keadaan yakin. Katalah seseorang itu meninggal pada hari tersebut sebelum masuk waktu petang, dia termasuk dalam kategori penghuni syurga. Dan barang sesiapa yang mengucapkannya pada waktu malam, wa man qalaha minal lail, pada waktu malam, wa huwa muqinan biha, dan dalam yakin, dengan meyakininya, dan dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita, kadang-kadang kita dah hafal tapi kita tak buat, ataupun kita baca tapi kita tak hayati, tak meyakini betul-betul doa tersebut. Kita rugilah, sebab kita tak tahu kalau kita sebut ajal, kan, kita tak tahu berapa lagi balance baki umur kita. Ajal ni kita kata tidak mengenal usia. Kebanyakan kalau macam saya tengok sekarang ni pun, kalangan sahabat-sahabat yang sebaya pun sudah ramai dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada ni, kita tak tahu bila Allah akan datang menjemput kita. Sama ada kita bersedia ataupun kita tidak bersedia. Kebanyakan, saya kata termasuk saya, kita lebih banyak bersedia untuk kehidupan dunia kita. Untuk akhirat kita tu kita sangat berkira. Kita rasa masa kita, kan, kita rasa sayang sangat. Kita nak peruntukkan, saya kata untuk saya lah, kita nak buat kerja kita dulu, kan. Kita tangguh-tangguhkan, kita contoh macam bertaubat dan sebagainya, sebab kita tak tahu bila cukupkah persediaan yang kita nak bawa ke alam sana. Sebab kehidupan kita di dunia ni, apa yang disifatkan dalam hadis, macam mana kita celup satu jari kita dalam lautan yang luas. Dunia tu macam setitik sahaja daripada air laut tu. Tapi yang itulah juga saya kata yang kita utamakan, yang kita kejar, kita fikir kalau kita meninggal, rumah kita ni nak bagi kat anak yang mana, kita kereta ni nak bagi kat siapa, tanah yang ada kat sini anak yang mana. Kita fikirkan perancangan yang kehadapan. Perancangan tu bagus, tapi kalau kita terlalu memikirkan sampai kita, orang kata apa, kita leka dengan akhirat kita, yang itulah yang tidak dituntut. Okey, kita ada masa lagi tak? Sikit lagi saya kongsi. Banyak sebenarnya, tapi kita sama-samalah. Kalau banyak sangat pun nanti
tak masuk kan, tapi kita ambil sikit, tapi sama-sama kita cuba amalkan sikit-sikit doa kita puji Allah, kita selawat, kita berdoa, kita dalam berdoa ada kita mengesahkan Allah, dalam berdoa kita mengakui kita menzalimi diri kita, zalamtu nafsi zulman katsira. Dan lagi satu tata cara berdoa ialah berdoa dengan rendah diri dan juga khusyuk. Ini yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 90, dan sebenarnya dalam surah ini ialah cara para nabi berdoa. Kita nak berdoa, kita nak Allah kabulkan, ialah dengan cara kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dalam hadis dan juga apa yang disebut dalam Quran, doa oleh para nabi terdahulu yang Allah mustajabkan doa mereka. Antara apa yang disebut tadi sebenarnya doa Nabi Yunus yang Allah makbulkan, dan juga doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria yang isterinya sudah lanjut usia, dan kalau kita tengok usia yang lanjut, kita kata kalau sekarang orang kata kalau orang perempuan 40 macam dah ada risiko, tapi boleh. Ni yang lanjut usia tapi Allah anugerahkan juga anak, iaitu Allah anugerahkan Nabi Yahya. Ini berdasarkan ayat innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang ni yang saya kata bersegera tadi. Bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Ni segera yang bagus, kan? Dan juga wa yad'unana, dan mereka berdoa raghaban wa rahaba. Jadi maksudnya mereka berdoa kepada kami, berdoa yang macam mana? Dengan mengharap, dan juga dalam rahaba, dalam keadaan takut dan juga cemas. Jadi apa maksud harap dan juga cemas tu? Maksudnya kita Nabi berdoa, dan yang kita kena ikut sentiasa berdoa kepada Allah dengan harapan raghaba, dengan harapan yang tinggi supaya Allah kabulkan. Kita berdoa Allah nak makbul ke tak makbul ke, terpulang pada Allah. Tapi kalau doa pada Nabi, memang harap Allah makbulkan. Kita memang harap betul-betul Allah yang makbulkan. Bukan maksudnya kita berdoa sambil lewat. Kita memang harap. Dan biasanya kita harap ni, biasanya kita dalam kesusahan. Biasa kita dalam kesusahan memang kita doa sungguh-sungguh. Kadang-kadang bila susah tu selalunya kita lalai, kita lupa. Allah dah uji kita dengan satu kadang-kadang penyakit ke dan sebagainya, anak kita ke, kita minta doa sungguh-sungguh dan Allah pun bagi kesembuhan. Lepas pada tu kita leka. Itu antara sifat manusia lah. Tapi ada hadis lain yang dalam ni sebenarnya kita boleh berdoa ketika susah pun, kita memang dituntut memperbanyakkan doa. Begitu juga ketika kita senang. Dua-dua, ketika senang pun kita berdoa, ketika susah pun kita berdoa kepada Allah. Kerana dalam ayat ini merujuk kepada kerana mereka tahu Allah sahajalah yang boleh memakbulkan doa. Kalau Allah tak makbulkan doa, tidak ada tempat lain lagi untuk kita nak minta doa. Tidak ada tempat lain lagi yang boleh menolong kita nak kabulkan doa kita. Sebab itulah berdoa dengan harapan Allah yang akan kabulkan, sebab tidak ada kuasa lain yang boleh mengabulkan permintaan kita melainkan Allah semata-mata. Dan takut kat sini, takut apa? Ialah takut kalau Allah tak makbulkan doa kita, kan? Sebenarnya Allah boleh sahaja nak makbulkan doa kita ataupun tidak, bergantung kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak makbulkan, tidak ada harapan perkara itu terjadi. Tapi yang mereka takutkan tu ialah kalau Allah tak makbulkan. Jadi maksud kat sini, Ats-Tsauri juga menyatakan maksud ayat ni berharap Allah bagi pahala kepada kita, dan takut tu takut siksa yang Allah nak bagi kepada kita. Ini tafsiran lain bagi maksud tersebut. Jadi maksudnya kat sini, ketika kita berdoa, kita pun kena sematkan, kena ada dua perasaan ni dalam doa kita. Satu, kita memang harap dengan harapan yang tinggi Allah kabulkan, dan satu, kita rasa takut. Takut
Allah tak kabulkan doa kita, lagi satu kita takut kepada azab di hari akhirat nanti. Inilah kita kena belajar cara berdoa kepada Allah. Tentunya cara yang paling baik ialah dengan ikut apa yang dilakukan oleh para nabi. Dan mereka itu, sifat para nabi ni ialah mereka itu orang-orang yang khusyuk kepada kami. Iaitu yang khusyuk kat sini, fokus khusyuk itu ialah hanya takut kepada Allah, tidak takut selain daripada Allah. Itu apa yang disebut antara tafsiran. Hanya kepada Allah sahajalah kita boleh takut. Kadang-kadang kita manusia ni, kita takut orang nilai kita, kan? Kita takut orang kata negatif kat kita. Kita takut kita tak datang masjid ni, sekali orang kata kita tak datang. Kita buat tu sebab takut orang kata. Ini apalah apa yang disebut dalam ayat Al-Quran ini, antara syarat-syarat diperkenankan doa, sama-samalah kita amalkan. Kita nak teruskan lagi ke? Okey dah nanti kita cukuplah tu. Saya ada lagi sebenarnya, tapi tak apa, nanti insya-Allah kalau kita dapat teruskan walaupun sedikit orang kata, tapi sejam setengah juga. Ada 3 poin sahaja. Yang pertama saya ulang baliklah, kita sebelum berdoa kita memuji Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kalau habis kita tak tahu, kalau kita ada hafal lafaz-lafaz daripada Quran dan hadis yang lain, boleh kita amalkan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu antara sebahagian. Kemudian kita mengakui orang kata apa, kesalahan dan juga dosa kita, dan juga doa kita tu ada elemen kita mentauhidkan Allah. Itu antara bentuk doa. Yang lain juga kita berdoa kepada Allah dengan rasa rendah diri, yang kita memang mengharapkan Allah akan makbulkan doa kita, dan kita takut Allah tak makbulkan doa kita, kepada siapa lagi kita nak minta pertolongan. Kan, macam saya sebut tadilah, kita nak wala haula, tidak ada yang boleh kita minta perlindungan daripada kita nak elakkan kita lakukan maksiat, kita minta perlindungan daripada Allah. Tidak ada pertolongan yang boleh bantu kita nak lakukan ketaatan, melainkan kita juga minta kepada Allah. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan saya doa perkongsian ni memberi manfaat, khususnya juga untuk saya dalam kita berdoa, dan juga kepada puan-puan, ibu-ibu, adik-adik, para akhwat yang hadir pada pagi ini. Setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.